Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembincangan kita pada hari ini berkisahkan tentang sedikit penipuan ataupun skamer yang didalangi oleh warga China. Untuk pengenalannya, kehadiran orang Cina di tanah Melayu ataupun di Malaysia ni sejak daripada sebelum seawal abad ke-15 lagi, ketika zaman kerajaan Melayu Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara China. Dan perkembangan ini diikuti dengan perkembangan perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura, iaitu orang Cina dibawa masuk ke Malaysia, ke tanah Melayu melalui sistem kancu untuk bekerja di ladang gambir dan ladi hitam. Untuk pengetahuan semua, laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2018 pada siri kedua mendapati pelancong-pelancong yang masuk ke negara Malaysia lebih kurang 95% tiada rekod keluar pada sehingga tahun 2016. Seterusnya adalah kajian kes. Kerajaan telah bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Malaysia untuk mengadakan kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2020. Seterusnya adalah kerajaan pada masa yang sama, kerajaan mensasarkan kemasukan pelancong Cina sebanyak 30 juta orang. Dalam masa yang sama juga, kerajaan memperluaskan kemudahan visa on arrival di 6 pintu masuk ke Malaysia, termasuklah lapangan terbang Pulau Langkawi. Ini menyebabkan satu sindiket perjudian dalam talian yang membabitkan warga Cina menimbulkan pelbagai andaian yang boleh terungkai isu ratusan ribu pelancong dari negara itu yang tidak mempunyai rekod tarikh keluar dari negara kita. Untuk makluman, bahagian siasatan jenayah maksiat dan perjudian kongsi gelap D7 telah menahan lebih kurang 300 orang warga negara China yang telah lebih tinggal masa dan menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk menjalankan aktiviti perjudian online ini. Mereka semua direman di Mahkamah Magistrate Langkawi untuk tempoh 14 hari bagi melengkapkan siasatan sebelum dituduh ke mahkamah. Untuk pengetahuan lagi, mereka semua ni tiada rekod perjalanan yang sah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafin Ulfa binti Cik Mustafa, nombor matrik 258049. Okey, bagi presentation Undang-Undang Komunikasi ni, dia ada dua pertuduhan yang melibatkan bukan warga negara, yang mana diorang masuk sama ada dengan pasport ataupun salah guna pasport ataupun dengan tiada pasport. Selalunya dalam undang-undang disebut sebagai pas lawatan sosial ataupun pas lawatan kerja. Okey, bagi slide ni kita ada dua pertuduhan yang mana selalu dipertuduhkan di hadapan mereka, iaitu di bawah Seksyen 15/1/C Akta Immigration 1959 Palang 1963, iaitu bila mereka masuk ke negara Malaysia dan duduk di Malaysia melebihi tempoh masa yang dibenarkan bagi Seksyen 15(1)C, dan pertuduhan yang selalunya dikaitkan dengan pendatang asing yang mana menyalahgunakan, terutama bagi pendatang warga negara China, iaitu di bawah Seksyen di bawah Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963, di mana mereka telah melanggar syarat pas lawatan sosial, iaitu dengan bekerja selain daripada tukang urut, diorang juga membuat kesalahan judi online dan sebagainya lah. Ini adalah contoh di mana selalunya pertuduhan dibacakan kepada OKT. Bahawa kamu pada 12/6/2020 jam lebih kurang 12:15 tengah malam bertempat di pekarangan IPD Langkawi, Jalan Air Hangat, daerah Langkawi, Kedah,
telah didapati tinggal di negara ini setelah tamat tempoh pas lawatan sosial yang dikeluarkan kepada kamu yang sah laku hingga 4/6/2012 tanpa sebab yang munasabah. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-1963. Faham? Kamu mengaku salah atau minta bicara? Seterusnya adalah langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia. Pihak KDN mewujudkan satu plan strategi penguatkuasaan parti yang komprehensif dan menyeluruh. Seterusnya yang kedua adalah plan holistik penguatkuasaan parti untuk mengatasi permasalahan kebanjiran parti di negara ini, membabitkan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi kerajaan termasuklah Kerajaan Negeri, PBT dan MPKK. Yang ketiga, diwujudkan bagi mendaya upaya agensi penguatkuasaan dan kawal selia sedia ada serta meningkatkan kerjasama strategi dan kesedaran masyarakat setempat. Kerajaan juga mewujudkan dua fokus, iaitu yang utama adalah strategi operasi penguatkuasaan parti dan yang kedua adalah strategi perundangan dan dasar penguatkuasaan parti. Langkah seterusnya adalah kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan negara jiran yang terbabit. Pihak kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri perlu menganjurkan rundingan tentang kawalan sempadan. Pihak ejen-ejen yang sah perlu dilantik untuk mengendalikan kemasukan pekerja asing secara lebih teratur dan terkawal. Dan yang terakhir adalah pihak majikan hendaklah menggaji pekerja asing yang memiliki visa dan permit kerja yang sah sahaja. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, keperluan dan peranan pekerja asing dalam pembangunan ekonomi negara kita memang tidak dapat dinafikan. Namun demikian, limpahan pekerja asing terutamanya pendatang tanpa izin yang tidak dikawal dan berterusan sudah tentu akan memudaratkan kesejahteraan rakyat kita. Semua pihak harus memainkan peranan mereka dengan baik supaya hanya pekerja asing yang sah sahaja berada di negara kita, Malaysia.